Bismillahirrahmanirrahim. Kita start awal sebab isyak awal. Bila isyak awal, start awal. Buang masa pula tunggu 15 minit sampai pukul 9. Jadi isyak Terengganu dah awal dah. 8.45 start. Dapat banyak baca sikit. Tu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hath 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang syarih rahimahullahu ta'ala, wa qala Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu law anna imra'atan malakatid dunya kullaha wa anfaqatha ala zawjiha thumma mannat bidzalika alayhi illa ahbatallahu amalaha wa hasyaraha ma'a fir'auna. Masih lagi perbahasan berkenaan dengan tak silapnya faedah kahwin yang keempat. Cuma faedah kahwin yang keempat ni seolah-olah macam uqudul ujain lah. Dia berceramuk. Dia tak tetap macam faedah nombor 3, oh dapat menyalurkan harta pada keluarga. Tapi faedah yang keempat ni dia berselerak. Maksud berselerak ni, dulu dia contoh faedah yang keempat. Yang pertama dulu tu dia kata apa? Isteri kena taat suami. Isteri kena taat suami. Lepas tu wanita tak boleh keras suara pada suami. Ni bab harta isteri kepada suami pula. Jadi dia berceramuk lah. Ni semua boleh rujuk dulu jeng yang kita sudah baca khatam dah 5 bulan tak silap baca. Kata musannif syarih lagi, wa qala Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dan telah berkatalah oleh fa'il Uthman, siapa Uthman badal ibnu Affan. Affan mamnu' min as-sarf. Dengan dua ilah, satu alamiah, satu diakhiri dengan alif nun, yang kita akan baca syarah Mukhtasar Jindan nanti. Ada sallallahu alaihi wasallam, dalam ngaji Jurumiyah dulu pun saya dah bagi dah. Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, telah mendengarlah ia oleh aku Uthman, akan maf'ulun bih Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, berkata ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sini
Kalau kita mengaji Syarah Mukhtasar Jiddan, matan Jurumiyah, sami'tu tu dia bawa masuk dalam akhwat zalantu, yang mana yaqulu tu akan di-i'rab sebagai khabar sami'tu, an-nabiyya sebagai sebagai khabar. Bukan khabar, apa tadi i'rab zalantu? Tak silap khabar lah, dua khabar. Zalantu tu i'rab dua khabar. Tak silap ni, kena rujuk balik. Yang mana yaqulu tu dia kata bertakluk dengan sami'tu juga, khabar kedua. Tapi atas pandangan mu'tamad, yaqulu di sini ialah hal bagi an-nabi. Ay hal kaunin nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, hal keadaan nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ya nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dalam akhwat zanantu akhwat zanantu bab mansubat. Nak cari lambat lah. Dia ada sami'tu, zanantu, tu okey. Ada ni Mukhtasar Jiddan ni, cuma nak cari lambat. Dia dalam bab mansubat. Dalam bab mansubat dia ada zanantu wa akhawatuha. Zanantu wa akhawatuha. Satu kana wa akhawatuha, inna wa akhawatuha. Satu lagi zanantu wa akhawatuha. Ada salah satunya ialah akhawat zanantu ialah sami'tu. Sami'tu tu khilah. Dia buat contoh macam ni sami'tu an-nabiyya yaqulu. Yaqulu tu jadi khabar sami'tu ke apa? Tu. Tapi pandangan mu'tamad bukan khabar sami'tu lah. Dia jadi hal sami'tu. Ai halaka, dia jadi hal bagi nabi ai hala kaunin nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak jumpa, tak apa. Dia ada akhwat zanantu dengan akhwat zanantu sami'tu tu. Dia kata apa? Yaqulu, berkata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau anna imra'atan, jikalau bahawa seorang wanita itu, malakati dunia, memilikilah ia, seorang wanita, imra'atan isim anna, khabar anna, malakat, memilikilah ia wanita itu, maf'ulun bih, akan dunia, kullaha taukid, sekaliannya dunia. Kalau seorang perempuan tu memiliki semua dunia, wa anfaqatha, dan memberi nafkah, membelanjakan ia perempuan itu, akan ad-dunia, ala zawjiha, atas suaminya al-mar'ati tu. Thumma mannat, kemudian mengungkit ia imra'atun, bidzalika nafaqah, dengan demikian nafaqah, alaihi, atasnya, atas zawjiha, ataupun bidzalikal infaq lah. Okey, anfaqa yunfiqu infaqan, ambil masdar. Bidzalikal infaqi, dengan demikian infaq, alaihi, atasnya, atas zauj, illa, melainkan yang kena atas dia tu, ahbatallahu amalaha, Allah menghapuslah ia oleh fa'il Allah, akan maf'ulun bih, amalaha, akan amalan imra'ah tadi, wa hasyaraha, dan menghimpunlah ia Allah, maf'ulun bih, akan imra'ah, ma'a fir'auna. Hasyaraha ta'alluq ma'a fir'auna, beserta fir'aun. Ma'a dia panggil zaraf laghun. Dia ada zaraf mustaqar, zaraf laghun. Laghun sebab apa? Hasyaraha ta'alluq ma'a. Dia tak ada ta'alluq khabar ke, ta'alluq pada isi mausul ke, hal ke, sifat ke, tak. Hasyaraha ta'alluq pada ma'a, yang panggil zaraf laghun. Itu adalah Hasyiah Ashmawi lah tu. Wa qala Ali ibnu Abi Talib, dan telah berkatalah oleh Sayyidina Ali. Siapa Sayyidina Ali? Badal ibnu Abi Talib, ibn Abi Talib, anak Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, telah mendengarlah ia oleh aku Ali, akan maf'ul bih Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, ay hala kaunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, hal keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia Nabi, lau anna imra'atan, jikalau bahawa seorang perempuan itu, tabakhat, khabar anna, tabakhat, masak ia pelik ni. Lau anna imra'atan tabakhat thadiyaiha, ay thadiyai imra'atin. Tu payudara nyo imra'ah tu.
wa at'amathuma, dan memberi makanlah ia, menghidanglah ia imra'ah, huma maf'ulun bih, akan keduanya thadiyaiha, payudara tetek dia tu, akan zaujaha, maf'ulun bih bagi at'amat, akan suaminya imra'ah, ma addat haqqahu, niscaya tidak menunai ia imra'ah akan haqqahu, maf'ulun bih akan haknya suami. Nak kata ada satu hadis lain kan yang kata bahawasanya kalau seorang perempuan tu, seorang isteri tu jilat nanah suami pun tak boleh tertunai haknya, tak terbayar tunai haknya. Maka ni hadis lain pula kata, kalau seorang perempuan itu dia potong dia punya payudara, dia pergi masak bagi makan kat suami sekalipun, niscaya belum dapat lagi menunaikan hak seorang suami. Tu macam ibulah, kalau kita bawa daripada Malaysia ke Mekah, jalan gendong mak kita pergi Mekah tu, bawah pula sampai habis haji, adakah sudah menunaikan hak kepada ibu kita? Dah. Tu ni suami pula. Betul tu. tu pelik tu. Wa qala Muawiyah bin Abi Sufyan, dan telah berkatalah oleh Muawiyah, Sayyiduna Muawiyah ibnu Abi Sufyan ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mendengarlah ia oleh aku Muawiyah, maf'ulun bih akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ay hala kauni Rasulillah yaqulu, hal keadaan Rasulullah itu bersabda ia Rasulullah, ayyuma imra'atin, bermula mana-mana perempuan, akhadat, yang mana perempuan itu mengambil ia perempuan, min mata'i zawjiha, ambil takluk pada min, ambil tu daripada harta suaminya imra'atin, ambil apa dia, maf'ulun bih akan syai'an, akan sesuatu, illa melainkan kana alaiha, adalah atasnya imra'atun tu wizru sab'ina sariqan, wizru isim kana muakhar, alaiha ta'alluq bain muta'allaq, khabar kana muqaddam mahdhuf, wizru sab'ina 70, menanggung 70 apa? Sariqan, tamis, ai ala jihati sariqah, atas jihah dari sudut nisbah pencuri, tanggung seolah-olah dapat dosa 70 orang pencuri kalau seorang isteri ambil harta suami tanpa izin, dikira sebagai tercantik atasnya pencuri sebanyak 70 orang. Wal-ayyadhu billah. Jadi ini semua perbahasan ni sudah lalu di Uqudul Lujain. Jadi tak payah nak bahas panjang dah. Dah bahas panjang di situ dah, batu ni peringkat dia. Wa qala Tamim ad-Dari, dan telah berkatalah oleh Tamim ad-Dari radhiyallahu taala anhu, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah mendengarlah ia oleh aku Tamim ad-Dari, an-nabiyya akan nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ay hala kaunin nabi yaqulu, hal keadaan nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda ia nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin maqulul qaul, ayyuma imra'atin, bermula mana-mana perempuan, qalat, yang telah berkatalah ia mana-mana perempuan, li zaujiha, bagi suaminya imra'atin, malaka la yaqbalullahu uzraha, apa laka, apa yang engkau miliki, ai ma thabatalaka, barang apa yang telah sabit ia barang bagi engkau wahai suami, kau ni ada apa? Macam itulah lebih kurang. La yaqbalullahu uzraha, niscaya tidak menerimalah ia oleh fa'il Allah akan maf'ulun bih, uzraha, akan keuzurannya imra'ah, akan alasannya perempuan tadi, yaumal qiyamati, zaraf zaman, pada hari kiamat, ai fi yaumil qiyamah. Mana-mana saja yang kata kat suami, hang ni ada apa? Nampak aja simple je. Malaka, ai ma sabatalaka, apa yang kamu sabit pada kau, apa yang kamu milik. Jadi dia malaka ni lebih tepat kalau kita takdir dia malaka laka lah, ataupun
Tak payah. Tak apalah. Ma sabata laka, barang yang sabit ia barang bagi engkau, yakni milik apa bagi engkau, engkau ada apa, hang ada apa, macam tu saja. Maka Allah Ta'ala tidak akan menerima alasan-alasan, keuzuran-keuzuran untuk mengelakkan dirinya nanti di akhirat. Tu dia. Tu okay. Ni dia panggil tarhib, menakutkan kepada para isteri yang bakal menjadi isteri. Tu bila dia mengaji ni sebelum nikah, dia akan rasa takut pada Allah Ta'ala. Bila takut pada Allah Ta'ala, dia akan taat pada suami. Masalah sekarang banyak tak taat pada suami. Sebab apa? Sebab tak mengaji macam ni. Itu saja. Itu tak mengaji dulu jai muhimmah. Tak ni pun tak mengaji dah, tahu-tahu kahwin. Tanya kawan-kawan, hang kahwin ni hang mengaji tak kitab-kitab ni? Tak ada. Itu saya ada masalah mula cari. Itu nak tolak lah, ada masalah, gaduh lah, menda lah. Sebab apa? Sebab dia tak mengaji benda-benda aku ni. Dia tak ada penyelesaian, tidak ada ilmu. Wa qala Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dan telah berkatalah oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi, setelah mendengarlah ia oleh aku Abdullah akan maf'ul bih Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ay hala kaunin nabi, yaqulu hal keadaan Nabi itu berkata ya Nabi, ayyuma imra'atin, bermula mana-mana perempuan, kana laha, adalah baginya imra'atin itu, malun isim kana muakhar, laha ta'alluq bai muta'allaq, khabar kana muqaddam mahdhuf. Mana-mana perempuan ia saja yang memiliki harta, fatalabahu minha, kemudian meminta akan malan minha, daripada nyonya imra'atin, daripada isteri tu. Siapa minta? Fa'il, zaujuha, oleh suami nyonya imra'atin. Famana'athu, kemudian menegah ia imra'atun, isteri tadi, akan malan minhu, daripada zaujiha, dia tak bagi. Suami minta sikit duit ni nak pakai, isteri tak bagi. Illa, melainkan, mana'ahallahu, menegahlah akan imra'atan, isteri tadi, Allahu fa'il, oleh Allah, fi yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ma'indahu, menghalang akan maf'ulun bih, barang. Mana'aha, ma ni maf'ulun bih kedua lah, akan barang yang indahu, indallahi, akan barang segala perkara yang ada, ma'indahu ay ma thabata indahu, barang yang sabit ia barang, indahu indallahi, apa yang ada di sisi Allah tidak akan dapat kepada perempuan tersebut pada hari kiamat, wal'iyadu billah. Jadi ma tu ma mausuliyah, maka kena takdir aid dia sabata, batu sabata tu silah dia dhamir mustati pada sabata, aid ma indahu indallah, wal a'yadu billah ni. Kemudian kata musannif lagi, kata syarih lagi, rahimahullahu ta'ala, panjang syarih dia bahas ini. Kata dia, wa qala Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dan telah berkatalah oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah mendengarlah oleh aku, siapa? Abdullah, oleh akan maf'ulun bih an-nabi, oleh Nabi, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ay hala kaunin nabiyyi, yaqulu, hal keadaan Nabi itu berkata ya Nabi, sabda ya Nabi, ayyuma imra'atin, bermula mana-mana perempuan, khanat, telah berkhianat, sifat tu al-ma'rifat tu panggil apa, al-jumlatu ba'da nakirati sifatun, jadi imra'atin nakirah, selepasnya jumlah, maka i'rab sifat. Perempuan yang berkhianat, ia seorang perempuan tu maf'ulun bih akan zaujaha, akan suaminya, imra'atin, fi baitiha, khanat ta'alluq pada fi, khanat muta'allaq fi muta'alliq, khanat amil fi ma'mul. Berkhianat tu fi baitiha, fi baiti imra'atin, pada rumahnya, rumah isteri tadi tu, yakni rumah isteri itu rumah suami lah, au firashihi, atau di tempat tidurnya. Khianat dalam rumah macam mana? Khianat dalam rumah dengan makna macam-macam. Dulu jang kita sebut, bawa masuk orang tanpa izin,
beri harta suami yang ada dalam rumah tanpa izin kepada orang, dalam qudlul jain. Ifirashi bawa masuk laki-laki ke tempat tidur suami dia, tu zina pula, wal'iyadzubillah, lagi tahu. Tu illa, melainkan akan dapatlah perempuan ni adkhalallahu alaiha, memasuklah ia oleh fa'il Allah alaiha, atasnya atasnya imra'ah itu, fi qabriha, pada memasukkan oleh Allah atas perempuan tu, fi qabriha, pada kuburnya Allah, pada kubur Allah, pada kuburnya perempuan tu masuk apa, maf'ulun bih, sab'ina alfa hayyatin, 70,000 ulang, wa aqrabin ataf hayyatin, ay sab'ina alfa aqrabin, 70,000 kala jengking, yalsa'unaha, sifat bagi aqrab, ataupun sifat bagi aqrab dan hayyah tu, yalsa'unaha, yang menyengatlah ia oleh mereka itu, sab'ina alfa hayyatin wa aqrabin ni, sab'ina ni dia panggil mulhaq jamak. Dia panggil mulhaq jamak. Dalam hasyiah al-Ashmawi ala al-Ajurmiyah, dia panggil mulhaq jamak. Dia ada jamak, dia ada mulhaq jamak. Mulhaq jamak ni sab'ina tu bukan jamak, tapi dia dikaitkan banyak jamak. Jadi panggil mulhaq jamak. Lepas tu yalsa'unaha, menyengat ia oleh mereka itu sab'una alfa hayyatin wa aqrabin, akan imra'atan ila yaumil qiyamati, sehingga hari kiamat. Wal'iyadzubillah. Jadi perempuan, isteri yang berkhianat pada suami di tempat tidur dia, mari jantan lain, ataupun berkhianat pada rumahnya, masuk jantan ke rumah, ataupun apa-apa saja yang bentuk khianat pada rumah dia, jual harta suami ke, bagi harta suami tanpa izin pada orang ajnabi ke, maka dia akan terima Allah Ta'ala memasukkan 70,000 ular dan juga kalajengking dalam kubur sampai kiamat. Wal'iyadzubillah. Wa qala Amr ibn al-As, dan telah berkata oleh Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu, telah mendengarlah ia oleh aku, Amrun tu, akan maf'ul bih an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, berkatalah ia, ai hala kaunin nabi yaqulu, hal keadaan Nabi itu berkatalah, bersabdalah ia oleh Nabi, ayyuma imra'atin, bermula mana-mana perempuan, khanat, yang telah berkhianatlah ia ayyuma imra'atin, zaujaha maf'ulun bih, akan suaminya ayyuma imra'atin, fi firashihi, khianat itu ta'aluk fi firashihi, fi firashi zaujiha, pada katilnya, pada tempat tidurnya suaminya tu, illa, melainkan adkhalahallahu nara, memasuklah ia akan almar'ata, imra'atan tadi tu, perempuan isteri tadi tu, fa'il oleh Allahu an-nara, ay finnari, an-nara mansub binaz'il khafid, ay finnari, adkhala, memasuk ia, maf'ulun bih, akan imra'ah, Allahu fa'il, an-nara mansub binaz'il khafid, taqdiruhu finnari. Tu dalam jurumiyah dulu kita bahas, mansub binaz'il khafid yang tak ada dalam jurumiyah. wa yakhruju min famiha, dan keluarlah daripada, yakhruju ta'alluq min, keluar tu daripada mulutnya imra'atin, perempuan tadi, al-qayhu, keluar oleh nanah, fa'il, waddamu ataf al-qayhu, dan juga keluar darah, was-sadidu, dan juga keluar as-sadid, darah bercampur nanah. Wal-'iyadzu billah ni. Wa qala Anas radhiyallahu anhu, dan telah berkatalah oleh Anas radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mendengarlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabdalah ia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal tu ayyuma imra'atin tu maqulul qawli, mansub fi mahali nasbin, maqul qawli dipanggil. Ayyuma imra'atin, bermula mana-mana perempuan, isteri, waqafat, yang berdiamlah ia ayyuma imra'atin, ma'a ghairi zawjiha, berdiam ni bersamalah
duduk khalwat, berdiam. Ma'a ghairi zawjiha, beserta selain daripada suaminya, imra'atin, wa yakunu ghaira dhi mahramin minha, hal keadaan bermula, hal wawul hal, hal keadaan adalah ia, adalah ia ghairu zawjiha tu, tu adalah ia ghairu zawjiha, bukan suaminya tu. Ghaira maf'ulun bi khabar yakun, ghaira dhi mahramin, orang yang tidak mempunyai hubungan mahram, minha min imra'atin, daripada imra'ah tadi, illa melainkan auqafahallahu ala syafirin, melainkan mendiamkan ia akan imra'atan, akan perempuan itu, fa'il Allahu, oleh Allah, ala syafiri jahannama, mendiamkan dengan mana meletakkan atas pinggir neraka Jahannam, wa yuktabu laha, dan dituliskan dia, wa yuktabu laha, dan dituliskan baginya, bagi imra'atin tadi, bikulli kalimatin, dengan setiap kalimat itu, alfu sayyiatin, tulis apa? Naik fa'il, alfu sayyiatin, dituliskan 1000 keburukan bagi dia, bagi setiap kalimah yang dikeluarkan. Tu. Ini adalah punca perempuan yang duduk bersama satu rumah ataupun satu tempat yang tak ada orang lain selain diri isteri tu dengan orang yang bukan suaminya, tanpa ada orang lain yang berhubungan mahram dengan dia. Itu dia panggil khalwat lah. Tu. Maka di sini isteri akan kena apa? Isteri akan kena duduk dalam pinggir neraka Jahannam, wal a'yadzu billah, dan dituliskan 1000 kejahatan, 1000 keburukan bagi setiap kalimah yang dikeluar, yang dicatat itu pada dia. Tu. Wa qala Abdullah ibn Umar, dan telah berkata oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, telah mendengarlah ia oleh aku Abdullah, an-nabiyya maf'ulun bih, akan nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, ay hala kaunin nabi yaqulu, hal keadaan nabi itu bersabda, ya nabi, maqulul qaul, ayyuma imra'atin, bermula mana-mana perempuan, kharajat, yang telah keluarlah ia, sifat imra'atin, al jumlatu ba'dan nakirati sifatun, bermula jumlah selepas daripada nakirah itu sifat. Berapa juta kali dah ulang. Saya baca ni cara boleh baca kitab lah. Kalau siapa ikut lama tu, kalau tak boleh baca kitab lagi, makna ada masalah tu. Tak perhati elok tu. Berapa kali dah ulang, fa'il maf'ul, tak ada khabar, siap boleh menari lagi. Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, telah mendengarlah ia oleh aku Abdullah itu maf'ulun bih, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, ayyuma imra'atin, bermula mana-mana perempuan, kharajat, yang keluarlah ia mana-mana perempuan itu, kharajat ta'alluq min muta'alliq, kharajat muta'allaq, kharajat amil min ma'mul. Telah keluarlah ia perempuan tadi, min baiti zaujiha, daripada rumah suaminya, imra'ah, illa melainkan, la'anaha kullu ratbin wa yabisin, melaknatlah ia akan ayyuma imra'atin, kullu fa'il oleh la'anah, oleh setiap ratbin, setiap perkara yang basah, wa yabisin, dan setiap perkara yang kering, akan melaknat isteri tersebut yang keluar rumah tanpa izin. Okay. Sebab apa? Sebab duduk rumah ni hak suami. Isteri duduk rumah ialah hak suami. Bila dia keluar, makna dia telah berada di luar batasan hak suami, maka kena minta izin lah. Tu okay. Duduk panggil di bilik tidur, hak suami. Keluar rumah, duduk dalam rumah, hak suami. Makna kalau selain daripada nak buat selain daripada ni, contohnya apa dia tu, nak keluar rumah kena minta izin lah. Sebab apa? Duduk dalam rumah tu hak suami. Masuk di bilik tidur, hak suami. Dengar cakap suami, itu hak suami. Patuh perintah suami, itu hak suami. Kalau langgar, itu masalah. Tu.
Wa qala Talhah bin Abdullah, dan telah berkata oleh Talhah ibn Abdullah radhiyallahu anhu, sami'tu, telah mendengarlah ia oleh aku Talhah, an-nabiyya, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW aku dengar, yaqulu, berkata, sabdalah ia, itu hal bagi an-nabiyya, ai hala kaunin nabiyyi sami'tu, hala kaunin nabiyyi yaqulu, dia panggil al-jumlatu ba'dal ma'rifati halun, bermula jumlah selepas daripada ma'rifah itu i'rab hal. Berkali dah, berjuta kali. Ayyuma imra'atin, bermula mana-mana perempuan, qalat, sifat yang telah berkatalah ia oleh perempuan itu, li zawjiha, ta'alluq qalat kepada li zawjiha, ai ila zawjiha, kepada suaminya, imra'atin. Dia kata apa? Maqul qaul, ma ra'aitu minka khairan qattu, wallahi'adzubillah, tidak melihatlah ia oleh aku, minka, daripada engkau, maf'ul bih bagi ra'aitu, akan khairan, suatu kebaikan pun, qattu, sama sekali aku tak tengok satu kebaikan pada hang perempuan abang, oi, apa kebaikan pun tak ada. Tu illa, melainkan ayasahallahu min rahmatihi, melainkan memutus asakan akan imra'ah, Allahu fa'il, oleh Allah Ta'ala akan buatkan dia putus asa, min rahmatihi, daripada rahmatnya, rahmatillah, daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi benda-benda gini kena elok lah. Bila nak jadi isteri orang lagi, marah lagu mana sekalipun, bila marah diam, sudah. Dia rawatan gitu ya, suami isteri marah, suami diam, suami marah, isteri diam. Jangan cari pasal. Gaduh dah tahu mana pun, jangan cari pasal. Dua-dua jangan bertengkar. Dan jangan bertengkar depan anak. Bertengkar depan anak jangan. Bertengkar jangan dengan 3 orang. Bertengkar jangan pada 3 orang. Mana? Bertengkar depan anak-anak jangan. Tengkar depan mak-pak jangan. Tengkar depan masyarakat jangan. Nah, bertengkar dalam bilik saja. Dan tak didengar oleh orang, walaupun anak sekalipun dalam rumah. Tu baru tu. Ini tengkar depan anak-anak jadi jam tu. Tambah kalau kecil-kecil, mental tak apa nak betul lagi. Daripada kecil tu tengok opak gaduh, dia mental jadi ganas. Dia mental ni jadi stres. Lepas tu mula lah lagi. Ada kes-kes macam-macam. Jadi mak pak nak bergaduh pun kena ada ilmu. Bila nak ada ilmu tak mengaji. Mak pak dah. Suami isteri yang nak gaduh pun ada cara dia. Kalau nak gaduh pun, kalau nak habis-habis gaduh lah. Kalau nak gaduh lah, ni bahasa kita lah, tak boleh gaduh ni ya. Tak payah gaduh ni ya, ni bahasa dia. Nak gaduh tahu mana teruk dia pun dalam bilik sudah. Dan tak didengari oleh anak-anak, tak didengari oleh masyarakat, tak didengari oleh mak pak. Apatah lagi cerita ke orang, oi semalam aku gaduh dengan bini aku. Itu semua berlaku sebab tak ada ilmu. Sebab apa? Sebab akad nikah laju. Nak mengaji bab-bab yang akan masuk ke gerbang pernikahan tak laju. Sakit pula kau nak mengaji macam ni. Sakit. Walaupun bab nikah sakit. Kitab satu-satu dia hurai. Qala al-musyarihu rahimahullahu ta'ala, wa qala Zubair ibn al-Awwami. Awami. Ni bukan awami. Kalau orang awam tu awami, ni awam, ni nama orang ni. Qala Zubair ibn Awam, dan telah berkata oleh fa'il Zubair. Siapa Zubair? Badal ibn al-Awam, iaitu anak kepada Awam radhiyallahu ta'ala anhu. Sami'tu, telah mendengarlah ia oleh aku Zubair, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, ay hala kauni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, hal keadaan Rasulullah itu bersabda ia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ayyuma imra'ati, bermula mana-mana perempuan, ishtaghalat, yang sibuklah ia mana-mana perempuan, bi idayati zawjiha, dengan menyakiti akan suaminya, isteri, idafah idayah, idafah adaya yudai idayah,
idhafat masdar kepada maf'ul, menyakiti akan suaminya, hatta yutalliqaha, sehingga mencerailah ia akan imra'ah, yakni oleh suami, fa'alaiha azabullahi. Tu fa'alaiha, maka pasti atasnya, atas imra'ah tadi, azabullah. Azabu mubtada muakhar, alaiha ta'alluq bai muta'allaq khabar muqaddam mahdhuf, Allahi mudhaf ilaih. Jadi mana-mana perempuan yang sibuk menyakiti suami sehingga suami tak tahan lalu menceraikan dia, maka atasnya azab nanti di akhirat. Wal'iyadzubillah. Ini apa dia? Ini nak kata bahawasanya isteri jangan menyakiti suami. Janganlah jadi punca perceraian itu disebabkan isteri menyakiti suami. Jangan. Nanti dapat habuan di akhirat nanti. Tu. Jangan sibuk-sibuk menyakiti hati isteri, hati suami. Jangan. Sehingga tahap suami menceraikan dia. Jangan. Tu okey. Jangan gitu. Biar kalau nak cerai pun cerai bisa babi syar'i, bukan sebab macam ni. Sebab pun cerai, sebab tak baju kopi. Ada lah ni zaman lah ni. Tak baju kopi cerai. tak beli sayur kat pasar cerai. Bodoh betul lah, ya Allah. Tu bodoh betul. Suami lah bodoh tu. Isteri tak halau, suami lah bodoh. Isteri tak masuk kopi cerai. Bodoh betul lah. Tu sayur tak beli cerai lah. Dah lah nak kahwin payah, duit banyak, cerai lagu tu, ya Allah. Aku tepuk day lah zaman sekarang. Sebab apa gitu? Tak ngaji tu ya. Tengok siap-siap cerai tak ada sebab yang syar'i ni. Cuba cek latar belakang, confirm tak mengaji punya. Bukan nak suruh jadi ustaz dah. Dia kena mengaji sebab alam kahwinan tu syarak suruh. Bila syarak suruh, dia ilmu fardu ain untuk mengaji. Tu. Ingat fardu ain tu bayang puasa ya. Baik tak kahwin lagu tu. Kahwin lagi senang daripada nanti nak bercerai anak dua orang. Qala Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, dan telah berkata oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabdalah, telah mendengarlah ia oleh aku Sa'ad akan maf'ul bih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ay hala kauni Rasulillah yaqulu, hal keadaan Rasulullah itu bersabda ia, ayyuma imra'atin, bermula mana-mana perempuan, kallafat zaujaha, yang membebanilah ia oleh mana-mana perempuan, isteri itu, maf'ulun bih akan suaminya, mana-mana perempuan, fauqa ta'atihi, yang melebihi kemampuan suaminya. Yang melebihi kemampuan nyonya suami. Maksudnya isteri itu memberatkan suami dia, suruh buat macam ni macam tu, hal keadaan suami dia tak mampu. Suruh beli mahal keadaan suami dia miskin. Suruh beli almari contohnya, hal keadaan suami tak mampu. Illa melainkan azzabahallahu, mengazablah ia akan ayyuma imra'atin, Allahu fa'il oleh Allah, ma'al yahudi wan nasara, beserta Yahudi dan Nasara. Wal'iyadzubillah. Itu berat ni. Jadi jangan membebani suami. Nampak suami terbeban, tenangkan dia. Bukan malah membebankan dia. Ni semua boleh tengok drama-drama. Drama-drama banyak lah. Tu dia tengok ni, drama-drama. Kalau saya drama lah. Wa qala Sa'id ibn al-Musayyibi, dan telah berkata oleh Sa'id ibn al-Musayyibi, qala, telah bersabdalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin, bermula mana-mana perempuan, talaba, yang meminta ia mana-mana perempuan, zaujaha, maf'ulun bih akan suaminya, ayyuma imra'atin, tuntut apa? Maf'ulun bih kedua, syai'an akan sesuatu, wahya ta'lamu, hal keadaan, hal keadaan, bermula dia ayyuma imra'atin tu, ta'lamu khabar hiya, mengetahui ia ayyuma imra'atin, annahu akan bahwasanya zaujaha tadi tu, suaminya itu, khabar jumlah tu khabar anna, la yaqdiru, tidak mampu ia zaujuha, alaihi, atas syai'in, illa. Jadi minta sesuatu yang suami dia tak mampu, dan dia tahu suami dia tak mampu, dia minta juga. Illa, melainkan talabahallahu,
menuntutlah ia akan perempuan itu Allahu fa'il oleh Allah yaumal qiyamati pada hari kiamat bimtidadil azabi dengan memperpanjangkan azab siksaan neraka dia. Wal'iyadzabillah. Ni semua tarhib belaka perempuan ni. Tarhib belaka ni. Bukan tarhib. Dulu tarhib nak nikah sebab apa? Macam ni. Ni tarhib. Supaya isteri menjadi orang perempuan yang taat kepada suami dan taat kepada Allah SWT. Taat kepada suami kerana taat kepada Allah. Jangan taat kepada suami jangan taat kepada suami kerana bukan Allah. Nanti jadi lain. Taat suami kerana Tuhan. Bila taat suami kerana Tuhan, maka semua masalah-masalah, semua perkara-perkara yang kadang-kadang sulit untuk diterima akan boleh diterima. Tu. Wa qala Abdullah ibn Amr, dan telah berkata oleh Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhu, sami'tu, telah mendengarlah ia oleh aku Abdullah akan maf'ul bih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ay hala kauni Rasulillah yaqulu, hal keadaan Rasulullah itu berkata, bersabdalah ia Rasulullah, ayyuma imra'atin, bermula mana-mana perempuan, abasat, yang dia panggil yang memasamkan ia perempuan itu fi wajhi zawjiha, pada wajah, yakni di hadapan wajah suaminya imra'atin, illa, memasamkan muka. Dulu jangan dah faham dah, memasamkan muka, kecuali kalau isteri tu memang masam muka dia. Ni dah elok-elok, boleh cantikkan muka dia, boleh elok muka dia, senyum elok, tiba-tiba dia masamkan muka, tu tak boleh. Adapun memang muka dia dah masam dah, tu tak apalah. Nak buat macam mana? Contoh dah mula memang di muka dia tu memang masam dah. Tengok masam. Ataupun dia ni mari haid yang menyebabkan dia rasa tak nak senyum mana. Tu tak apalah. Tu okey. Bukannya sengaja tu. Tu semua ikhtirari. Ni ikhtiyari. Dia boleh senyum, dia tak mau senyum. Dia masam. Illa, melainkan ja'at, telah datang, ini akan datang oleh isteri tadi tu yaumal qiyamati, pada hari kiamat, muswaddatal wajhi ay hala kaunil mar'ati, hal keadaan perempuan itu muswaddatal wajhi, hitam wajahnya, illa, melainkan yang ni tak jadilah, antatuba wa tarji'a, bahawa bertaubat ia perempuan tadi dan kembali ia perempuan tadi. Kembali dengan makna apa? Okey, taubat di sini lagu mana? Bukan astagfirullah. Tak. Taubat di sini ialah memaniskan muka pada depan suami. Sebab dia buat dosa memasamkan muka depan suami, maka taubatnya ialah dia pergi minta maaf kepada suami satu dan dia memaniskan wajahnya ke depan suami. Itu cara taubat dia. Bukan dua astagfirullah. Itu astagfirullah itu dosa dengan hak Tuhan. Kalau dosa dengan hak makhluk, maka kena tunaikan hak makhluk itu. Jadi suami ni makhluk, tunaikan hak suami, iaitu apa? Memaniskan wajah depan suami. Itu cara taubat. Tu kena ada ilmu cara nak taubat, ilmu tasawuf pula, kena ngaji pula. Wa qala Abu Ubaidah ibnul Jarrahi, dan telah berkatalah oleh Abu Ubaidah. Siapa Abu Ubaidah? Badal Ibnul Jarrahi, ialah anak kepada Al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabdalah, setelah mendengarlah ia oleh aku akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu, berkatalah ia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin, bermula mana-mana perempuan, aghdabat zaujaha, yang memarahilah ia mana-mana perempuan akan suaminya, mana-mana perempuan, wahia, hal keadaan bermula dia perempuan itu, bukan. Aghdabat ni membuat marah ia oleh perempuan itu akan suaminya, yakni membuatkan suaminya marah. Wahia, hal keadaan bermula dia imra'atun tadi tu, khabar zalimatun, ialah orang yang zalim, ialah orang yang berlaku zalim. Au ghadabat alaihi, ataupun marah ia oleh perempuan tadi, alaihi ala zaujiha, atas suaminya. Tadi buat marah, ni dia sendiri marah. Lam yaqbalillahu, niscaya tidak sama sekali. Lam harfu jazmin, harfu jazmin, arah jazam.
harfu jazmin, haraf jazam. Tidak sama sekali menerimalah ia Allahu fa'il oleh Allah minha daripada nyonya ayyuma imra'atin. Terima apa? Maf'ulun bih sarfan wala adlan. Tidak akan menerima pengurusan di sini dengan makna ibadah lah. Tidak akan menerima tidak akan sorfa ni, yakni tidak akan menerima oleh Allah Ta'ala akan ibadah yang wajib. Wala adlan ay wala yaqbalullahu adlan. Tidak menerimalah ia oleh Allah akan ibadah yang sunat. Adlan. Okay, sorfan wa adlan. Tu tak terima belakang. Tu. Jangan main tak terima. Isteri kalau buat ibadat, dia macam ni kaedah dia senang. Akad nikah sah. Segala benda yang buat pada taat pada suami, kalau langgar sikit saja yang menyebabkan dia berdosa dengan suami, maka ibadat dia of course tak terima. Walaupun sah. Tu pekah sah mayang maghrib. Allahu akbar, sah. Tapi pahala dah tak ada. Terima tak? Tak terima. Sah tak? Sah. Tak perlu qada. Nanti kalau dia minta maaf balik, tak perlu qada mayang tu, mayang sah lah. Cuma tak ada pahala. Sebab apa? Sebab dia buat ibadat dalam keadaan redha suami tak ada. Sebab apa? Dia buat dia marah ke apa, ikut lah. Okay. Nak baca Quran. Dulu aku masa bujang baca Quran 30 juzuk sehari. Baca Quran. Alif lam mim. Bawa alif lam mim suami panggil. Sa'ah. Habis. Dia kata sa'ah ya. Zalikal kitabul la raiba fih, tak ada pahala lah. Wajib ke suami tu. Sebab apa? Baca Quran tak wajib. Hak Tuhan, tapi hak sunat. Yang tu hak manusia yang wajib. Maka hak manusia yang wajib itu lebih utamakan daripada hak Allah yang sunat. Kalau bertemu hak Allah yang wajib dengan hak manusia yang wajib, baru diutamakan hak Allah Ta'ala. Macam puasa Ramadan, nak qada, suami tak bagi, hal keadaan sempit dah waktu dia, maka wajib qada juga walaupun tak dapat izin suami. Sebab itu hak Allah. Tu. وقال عبد الله بن مسعود dan telah berkata oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi, telah mendengarlah ia oleh Abdullah bin Mas'ud akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ay hala kauni Rasulillah, hal ka'an Rasulullah itu bersabda, ya Rasulullah la'anallahu al-musawwifati, telah melaknatlah ia oleh Allah akan maf'ulun bih, akan perempuan yang menunda-nunda. Qila ay qala ba'du sahabah, telah berkata oleh sebahagian sahabat, wa mal musawwifatu ya Rasulullah, dan apakah al musawwifat itu ya Rasulullah, apa dia yang musawwifat tu? Qala, telah berkatalah ia an-nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, allati ay al-musawwifatu allati yad'uha zawjuha, allati khabar bagi mubtada mahdhuf taqdiruhu al-musawwifatu, bermula al-musawwifat itu ialah yang yad'uha, yang mengajaklah ia akan dia, akan allati zaujuha, allati itu musawifat lah, orang yang menunda-nunda, wanita yang menunda-nunda. Suami panggil ilal firashi, kepada tempat tidur, fatusawifu lahu, lalu menunda-nunda ia isteri, lahu baginya zauj, wa tashtaghilu anhu, dan bersibuk-sibuk ia isteri, anhu ani zauji, daripada suami dia tu, hatta yaghlibahu naumu, sehinggalah apa dia panggil, yaghlibahu naumu ni dia panggil tergagah ia, menggagahi ia akan zaujaha, akan suami itu oleh tidur, sampai suami yang tidur tunggu dia, wal a'yadu billah. Tu dia panggil tasawwifin, musawwifat. Dia panggil musawwifat, wanita yang menunda-nunda. Dia tak boleh suami panggil masuk. Dia panggil bila dah jadi isteri, satu lagi bila jadi isteri akad nikah sah, bila sah je setiap saat, setiap waktu harus siap sedia dengan suami. Siap sedia untuk diguna oleh suami. Itu bahasa dia. Siap sedia untuk diguna oleh suami. Maka di kitab ni akan bahas berkenaan lagu mana suami nak mengguna isteri dan bagaimana isteri nak digunakan suami. Sebab apa aku dah bahas dulu dah berkenaan muamalah suami isteri ni secara detail lagi berkenaan dalam bilik tidur pula. Ini tak boleh.
nak masak dulu, nak baca Quran dulu, tu musawifat, menunda-nunda. Wal'iyad. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan telah berkata oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu, telah mendengarlah ia oleh Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan maf'ulun bih Rasulullah, yaqulu ay hala kauni Rasulillah yaqulu, hal keadaan Rasulullah itu bersabda, ya Rasulullah, ayyumam ra'atin, bermula mana-mana perempuan, nazarat, yang melihat ia mana-mana perempuan, fi wajhi zawjiha, pada wajah suaminya, imra'atin, walam tadhak, hal keadaan tidak sama sekali ketawa ia imra'ah. Dia tengok wajah suami tapi tak ketawa, tak senyum. Fa innaha, maka sesungguhnya imra'ah la taral jannata, tidak melihat ia imra'ah akan syurga, maf'ulun bih tara, abadan, selama-lamanya, wal a'yadu billah, illa, melainkan antatuba, bahawa bertaubat ia perempuan, wa tarji'a, dan kembali ia perempuan, wa yarda anha zawjuha, dan redha ia daripadanya imra'ah, oleh fa'il zawjuha, oleh suaminya isteri tadi. Jadi bila dia tak senyum depan suami, tak gelak, suami buat lawak tak gelak, contoh dia buat masam, macam tadi macam mana cara bertaubat dia? Gelak, senyum, minta maaf pada suami, minta maaf tadi masam muka sikit, kena minta maaf lah, tak sihat hari ni, minta maaf lah. tu hari ni tak sihat, lepas tu masam, minta maaf lah kalau terasa ke apa, minta maaf lah pada suami pun tak tahu. Takkan suami nak tahu belakang isi dalam hati tu, sakit pun suami tak tahu. Tu okay? Minta maaf lah hari ni masam sikit muka, sebab apa? Sebab ada demam hari ni. Bagi tahulah. Suami pun kata tak apa lagi tu. Okay? Ni tak kabur langsung masam gitu. Tambah kalau suami balik kerja, kena senyum, okay? Kena ada wajah yang ceria. Sebab apa? Penat tu suami tu. Penat suami. Bila penat suami balik rumah, dia ingat nak tengok isteri dia lah, dapat ceria sikit. Tengok isteri kau masam, Allah tepuk dia. Tu mana tak cari lain lelaki tu. Itu saja tips bagi isteri yang untuk menjaga mata suami itu daripada tengok perempuan lain, ialah antaranya ni. Okay. Habis. Jadi bila kita tahu suami kita tak apa nak jaga mata, maka kita buatlah sesuatu yang menjaga matanya. Itu tugas dia. Bukan duk pergi celah suami. Laki mau sama, laki aku pun itu juga. Dia tak jenis tengok perempuan lebih kurang. Lah dah nama laki hang sebagai isteri, usahalah untuk menjaga mata dia. Lagu mana aku nak menjaga mata suami aku, tu isteri bagus. Dia tahu suami dia tu kurang dari sudut penglihatan mata tu, lewang mata dia tengok. Maka isteri ni tugas dia apa? Tugas dia macam mana cara aku nak bagi suami aku ni nak jaga mata dia. Itu dia fikir gitu. Sebab apa? Sebab isteri ada ilmu, sebab isteri mengaji. Kalau isteri tak ngaji macam mana? Laki semua sama dengan laki-laki aku, sama tengok lewang mata. Dia tak cara penyelesaian, salah suami pula. Dah suami bukan maksum. Tu suami bukan maksum. Tu ulama ke, aulia ke, muqarrabin ke, dia tak maksum. Tu okey, nak tunggu maksum kahwin dengan nabi lah. Tu okey, habis. Kemudian kata Musannif rahimahullahu taala, wa qala Salman al-Farisi, dan telah berkata oleh Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mendengar oleh aku Salman akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, hal keadaan Rasulullah itu berkata, ya Rasulullah, ayyumam ra'atin, bermula mana-mana perempuan, tatibu wa tatazayyanu, yang berwangi-wangian ia mana-mana perempuan, wa tatazayyanu, dan bersolek-solek, berhias-hias ia mana-mana perempuan, wa takhruju min baitiha, dan keluarlah ia ayyumam ra'atin oleh mana-mana perempuan, ta'alluq min kepada takhruju, min baitiha daripada rumahnya ayyumam ra'atin, illa melainkan kharajat keluar ia perempuan tu fi ghadabillah, dalam keadaan dalam keadaan murka Allah,
dalam keadaan marah Allah, wa sukhtihi wa sukhtillah, dan murka Allah, kebencian Allah, hatta tarji'a ila baitiha, sehinggalah kembali ia perempuan tadi kepada rumahnya. Perempuan tadi dia keluar dalam keadaan berwangi-wangian, bercantik-cantikan, berhias yang selain daripada ajnabi, yang selain pada suami, iaitu pada ajnabi. Kau dia panggil keluar rumah dalam keadaan dalam murka Allah Ta'ala, sehingga dia balik semula ke rumah. Sebab apa? Hak wangi-wangian, hak bercantik-cantik, berhias-hias suami sahaja. Hatta nak pergi kerja sekalipun, biasa-biasa sudah, tak payah duk wangi-wangi. Wangi hak sekadar tak mau bagi busuk badan saja. Jangan sampai ziyadah, lebih. Sampai orang hidup, oh wangi kawan ni. Jangan. Kenapa? Dapat laknat, dapat benci murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Bilal bin Hamamah, dan telah berkata oleh Bilal bin Hamamah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mendengarlah oleh aku Bilal, akan maf'ul bih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, ay hala kauni Rasulillah yaqulu, hal kan Rasulullah tu berkata, ya Rasulullah, ayyuma imra'atin, bermula mana-mana perempuan, tusalli, bersembahyanglah ia mana-mana perempuan, wa tasumu, ataf tusalli, dan berpuasalah ia mana-mana perempuan, bi ghairi idzni zaujiha, tanpa izin suaminya, imra'atin, illa melainkan kanat salatuha salatu ayyuma imra'atin, wa siyamuha wa siyamu ayyuma imra'atin, li zawjiha li zawji ayyuma imra'atin, wa 'alaiha wa 'ala ayyuma imra'atin al-ithmu, melainkan adalah sembahyangnya perempuan tadi dan puasa perempuan tadi, li zawjiha, untuk suaminya perempuan tadi, wa 'alaiha, pahala puasa dia, pahala puasa ataupun puasa yang dia buat, sembahyang dia buat tu dapat ke suami dia, wa 'alaiha al-ithmu, atas perempuan tadi dosa. Okey, ni kena terperinci sikitlah. Bukan itlak guni ya. Okey, sembahyang apa yang kata kena izin suami ni? Sembahyang sunat. Sembahyang sunat lah. Kalau sembahyang hak wajib kena izin suami kalau waktu tu luas lagi. Kalau waktu dah sempit dah, tak boleh lah, kena buat. Contoh Zuhur 5 minit dia buat, lagi 5 minit masuk waktu, cukup dan maka wajib dia sembahyang, tak perlu minta izin suami. Adapun kalau masuk waktu Zuhur pukul 1 nak sembahyang, okay, boleh tak? Memang boleh. Tapi kalau suami berhajat kepada dia, maka dia kena tunda sembahyang. Nak jimuk contoh, nak pegang apa, ikut dia lah. Tu dia panggil, suami panggil, maka dia kena tunda. Okay. Jadi dia nak sembahyang, suami tak bagi lagi. Suami kata, jangan tu nak ni nak apa ikut dia, tu maka kena tunda selagi waktu tu masih ada. Kalau waktu tak ada, tak apa. Waktu tak ada, tak boleh. Sembahyang sembahyang sunat memang kena izin lah. Sembahyang wajib ya. Kalau tak sempit waktu, kena izin. Maksudnya dapat pengetahuan lah. Izin ni dua, izin hakiki, izin qarinah. Dia bukan sokmo kena minta izin gitu. Okey, dia kalau ada qarinah kata suami aku memang bagi pun, maka tak payah minta dah. Kalau dia dalam rumah, suami aku memang suruh sembahyang waktu, maka tak payah minta lah. Bukan setiap waktu nak sembahyang lu, tak, bukan. Ada qarinah kata izin, sudahlah. Kalau kata tak pasti, suami aku izin ke tak, nampak macam dia beroyan teruk, contohlah, maka kena izin lah. Kalau ada qarinah izin, dia tahu dah, suami aku memang izin dah, tak apa, tak payah minta izin. Tu keluar nak pergi pasar contohnya, nak pergi keluar rumah pergi pasar, dia tahu dah suami bagi, tak payah minta izin lah. Tapi moleknya, ni molek ni orang panggil aulanya, minta lah izin walaupun dah tahu dah. Nampak kemesraan suami isteri tu, nampak isteri tu ta'aluk jiwa dia dengan suami. Tu okay. Dari sudut fiqh tak apa, dari sudut orang panggil hubungan suami isteri tu lebih mantap. Tu okey. Kalau puasa pun sama lah, puasa sunat minta izin suami. Okey, kalau puasa hak wajib pun minta izin suami, kecuali puasa wajib itu sudah masa dia sempit. Contoh dia ada 30 hari kena qada. Dia ni sekarang 1 Syakban. Ni kena qada ni. Kalau tak kena qada dah masuk Ramadan ni. Maka tak perlu
izin suami. Lagi satu puasa sunat yang tak perlu izin suami ialah puasa Arafah dan puasa Ashura. Itu khusus dua hari itu sebab itu puasa tahunan. Maka tak perlu izin suami juga. Selain pada tu kena izin lah. Habis. Wa qala aidan, dan telah berkatalah juga Bilal ibnu Hammamah tu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mendengar oleh aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, hal keadaan Rasulullah itu bersabda, ayyuma imra'atin, bermula mana-mana perempuan, aghdabat zaujaha, yang membuat marahlah ia mana-mana perempuan, maf'ulun bih, akan suaminya mana-mana perempuan, la yaqbalullahu minha, tidak menerimalah ia oleh Allah, minha min imra'atin, daripada mana-mana perempuan tadi, akan maf'ulun bih, salatan, sembahyang dia, wala siyaman, ay wala yaqbalullahu siyaman, dan tidak menerimalah ia oleh Allah akan puasa, illa, melainkan antatuba wa tarji'a, bahawa bertaubat ia ayyuma imra'atin, wa tarji'a, dan kembali ia ayyuma imra'atin. Samalah macam tadi tu, tak ada bahas lah. Wa qala Abu Darda, dan telah berkata oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mendengarlah oleh aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, hal keadaan Rasulullah itu berkata ia, ayyuma imra'atin, bermula mana-mana perempuan, afshat, merahsia, menyebarkan ia mana-mana perempuan, akan sirra zaujiha, akan rahsia suaminya mana-mana perempuan, illa, melainkan faddahaha Allahu yaumal qiyamati, niscaya melainkan membuka aib ia akan perempuan oleh Allah yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ala ruusil khalaiqi, atas yakni depan pembesar makhluk, ketua makhluk, orang besar lah. Wa faddahaha fid dunya, dan membongkar aibnya akan perempuan itu oleh Allah lah, fid dunya, di dunia lagi dah dibongkar aib oleh Allah Ta'ala nanti, qabla al-akhirati, sebelum masuk di alam akhirat. Tu. Jadi kita kena simpan rahsia suami. Begitu jugalah suami kena simpan rahsia isteri. Tak payahlah duk habaq kat orang, tak payah. Ni musim-musim medsos macam tu. Bahagia pun tak payah habaq kat orang, tengkar pun tak payah habaq kat orang, cerai pun tak payah habaq kat orang. Selamat dunia. Ni bahagia, suami aku suami yang terbaik, tak payah. Kononnya nak bagi uswatun hasanah, dia panggil ikutan contoh, tak payah. Rasulullah, para tabi'in, tabi'in, semua para ulama salih, ulama salafus salih sudah ada untuk kita uswatun hasanah pada mereka dengan jalan mengaji. Tak payah ambil lah cerita hang tu. Tak payah ambil. Okay. Cerita hang tu nak bagi tahu hang bahagia, ya aku tahu. Tu okey. Okey, kononnya nak bagi ada orang nak jadi ikutan. Nak jadikan sebagai ikon, tak payah. Ikon kita Rasulullah, para sahabiah yang menjadi isteri Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para isteri mereka semua dah cukup dah. Tu. Tinggal mengaji. Bahagia, jangan habaq kau orang. Bertengkar tak payah habaq kau orang. Ada masalah tak payah habaq kau orang. Ada apa semua tak payah habaq kau orang. Tu. Begitu juga larangan secara khusus kita bagi tahu hubungan jimat kita dengan kepada orang lain. Hubungan jimat dengan isteri kita pada orang lain. Begitu juga hubungan jimat suami dia pada orang lain. Dia ada dua hukum dalam kitab fiqh. Kalau secara ijmali habaq, hukum dia makruh. Secara tafsili haram. Dan ada hadis mengatakan orang yang membuka rahsia jimat mereka ni, ataupun rahsia, dia panggil apa? Rahsia jimat lah, tempat tidur tu. Maka dia di akhirat nanti ialah orang yang paling rendah darjat dia. Itu ada hadis dalam Bulughul Maram. Habis, kemudian kata musannif rahimahullahu taala, wa qala Muadz bin Jabal, telah berkata oleh Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mendengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu yaqulu, bersabdalah ia oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ayyuma imra'atin, bermula mana-mana perempuan, ayyuma imra'atin, bermula mana-mana perempuan, khanat,
yang berkhianatlah ia mana-mana perempuan itu, maf'ulun bih, akan zaujaha, akan suaminya mana-mana perempuan itu. Tu. Gitu ya. Gitu ya kau. Khanat zaujaha. Dia sama hak tadi rasanya tu. Dia bubuh titik banyak tu. Tu. Dapat sesat hak tadi juga tu. Mana-mana yang mengkhianati suami tu. Sekak gitu ya. Wa qala Abu Sa'id Al-Khudri, dan telah berkata oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabdalah, telah mendengarlah ia Sa'id Al-Khudri akan maf'ul bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal yaqulu, hal keadaan Rasulullah bersabda, ya Rasulullah, maqul qaul, ayyuma imra'atin, bermula mana-mana perempuan, naza'at thiyabaha, yang mencabutlah ia mana-mana perempuan akan pakaiannya mana-mana perempuan, fi ghairi baiti zawjiha, pada selain rumah suaminya mana-mana perempuan, illa, melainkan, orang ni dahsyat ni sampai menunjukkan pakaian ni, kana wizru jami'il mauta 'alaiha, melainkan kana wizru, adalah dosa, jami'i, sekalian orang, al-mauta, yang telah mati, 'alaiha, atasnya, diberikan atasnya, atas perempuan itu. Wala yaqbalullahu minha sarfan wala adlan, dan tidak menerimalah ia oleh Allah daripada nyonya imra'ah akan ibadat yang wajib, wala adlan ay wala yaqbalullahu minha adlan, dan tidak menerimalah ia oleh Allah daripada nyonya perempuan itu akan ibadah sunnah daripadanya. Okay. Melunjukkan pakaian pada rumah selain suami yang mana dilihat oleh ajnabi yang lain. Jadi kita dah kata dulu dalam uqudul jain, perempuan yang perempuan, okey, dalam uqudul jain secara tafsir, dan perempuan yang dia panggil perempuan yang salihah ini ialah dia itu apabila berhadapan dengan ajnabi, dia akan menutupkan segala tubuh dia dengan pakaian yang menutup aurat. Dia malu nak buka. Tapi di depan suami dia seolah-olah malu tadi yang 100% depan ajnabi jadi 0% depan suami. Dengan mana apa? Dia senang-senang saja nak menunjukkan pakaian depan suami. Dia tak rasa malu. Okey, dah depan suami, halal, tak apa, lucu lebih kurang tak apa. Tu. Ada kita dah cerita dah dulu, pakaian ada 3 tu. Tak payah ulang lah. Pakaian ada 3 untuk seorang isteri. Tu, okay. Di depan masyarakat, di depan mahram, di depan suami, di dalam bilik tidur khususnya. Tak ada cerita tu. Dah cerita dulu. Wa qala Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, dan telah berkata oleh Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mendengarlah oleh aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda ia, uttuli'tu, telah diperlihatkan akan daku. Bina majhul lah. Tu naik fa'il. Uttuli'tu, telah diperlihatkan daku, ala nari, atas neraka. Fara'aitu, lalu melihat ia oleh aku, aktsara, akan kebanyakan ahliha, ahli nari, akan ahli neraka itu, an-nisa'u, ialah an-nisa'u, perempuan. Tu, okay? Fara'aitu aktsara ahliha an-nisa'u, ai huwa, bermula dia ahluha, an-nisa'u, nisa tu khabar mubtada mahdhuf lah. Huwa bermula dia ahluha, an-nisa'u, ataupun huwa bermula dia aktsaru ahliha, an-nisa'u. Wa ma dzaka, dan tidaklah terjadi demikian itu, illa, melainkan, min kathrati isyanihinna, dengan melainkan min tu min ta'liliyah, kerana kasrati isyanihinna, kerana banyak kederhakaannya perempuan tu, li azwajihinna, bagi suami-suaminya perempuan tu. Jadi banyak ahli neraka masuk neraka ialah di kalangan perempuan kerana berderhakai, menyakiti,
mendurhakai suami. Maka tegasnya kita isteri nanti jangan mendurhakai suami lah. Itu je. Dan elok pada termasuk daripada aktsaru ahliha an-nisa. Tapi yang dengar ni tak ramai perempuan. Yang main mengaji ni apa berat. Aduh, yang dulu dulu je 200 lebih. Akhir majlis 10 ya. Ni pun sama. Dia gitulah, mengaji apa pun tak sedap. Ngajilah bab kahwin pun tak sedap. Tak sedap. Bila kata mengaji tak sedap. Ceramah sedap. Oh, macam mana mendapat cinta yang tersekat. Tersekat belah otak. Tu ni Yuniza. Kalau buka kalau zaman dulu zaman saya mengaji dulu kat Yuniza. Oh, cinta yang tersekat lah. Cinta itu cinta perempuan penuh. Sampai ke belakang. Dia orang berdana belakang. Oh, gila natang tu. Tapi mengaji tak ada. Ngaji tak ada. Fatul Qori gitu, orang sama. Fatul Qori itu orang sama. Perempuan baik, lelaki baik, orang sama. Tapi cinta yang halal. Cinta 100% lepas kahwin. Penuh. Yang penuh tu bila mari mengaji tak ada. Macam-macam Niza tu. Sekarang Niza tutup. Nanti nak buka atau duk rindu juga suasana itu. Suasana ada apa? Ada karnival. Karnival syok kat dia Perdana. Selalu 4 minggu sekali ada karnival. Karnival syok. Karnival syok tu bukan sebab apa? Sebab nak beli makan ya. Karnival kalau konvo lagi syok. Penuh lagi konvo beli macam-macam beli. Tengok makan ya. Sedap-sedap lah kau. Seronok beli makan ya. Karnival. Bukan nak syok tengok tu pun. Tu cinta tersekat ke cinta ada lorong apa ikut hang lah. Tu kau nak makan. Sekarang tak ada dah. Rindu juga suasana itu. Bila lah nak dah balik? 2 tahun dah tak ada. Okey, habis sikit sampai faedah khamisah. Waqala mana habis sikit lah. Waqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah sabdalah dan beliau waqala al-Abbas, dan telah berkata oleh al-Abbas, sami'tu, telah mendengarlah ia oleh aku al-Abbas, akan maf'ul bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, hal keadaan Rasulullah itu bersabda, ya Rasulullah, min alamati ridallahi ta'ala 'anil mar'ati, sebahagian daripada alamat redha Allah daripada perempuan, ayyarda ta'wil masdar jadi mubtada muakhar, min ta'alluq bain muta'allaq khabar muqaddam mahdhuf. Ayyarda bermula bahawa meridai ia Allah anha meridai ia anha 'anil mar'ah oleh fa'il zaujuha, oleh suaminya. Okey. Nak dapat redha Allah lagu mana? Dia tutup faedah keempat. Nak dapat redha Allah, kesimpulannya nak dapat redha Allah kena dapat redha suami. Redha suami tak ada, redha Allah pun tak ada. Redha suami sikit, redha Allah pun sikit. Redha suami banyak, redha Allah pun banyak. Gitu. Okey. Rindu zaman Niza. Okey. Zaman-zaman habis ni faedah khamisah wallahu alam isulah. Zaman-zaman Niza tu yang tu bab mengaji kurang. Ceramah. Ceramah cinta. Allah, tepuk dia aku. Entah mana-mana mamat dia masuk ustazah mana dia tak tahu masuk tentang cinta. Ustazah yang sama juga bila cerita bab haid fail. Fail 100% fail. Cinta-cinta. Itu dia sedap dengar. Tak tahulah. Budak Uniza berakhir juga benda gitu. Zaman dulu lah, zaman-zaman kita muda lah. Zaman sekarang tua lah kita. Okay. Zaman dulu cinta penuh. Nak mengaji dengan harap lah. Tambah kalau aku baca. Parti musolli. Dulu zaman Riza tu, parti musolli, perukunan. Macam kita jauh-jauh ya dulu. Sekarang berwarak. Parti musolli, parti apa parti musolli, perukunan, kifayatul muhtaj, siratul mustaqim. Bergerak tak ada banyak gerak Yang ramai bila first majlis besok. First majlis sampai sana. Hari yang kedua, majlis yang kedua separuh. Majlis yang ketiga suku tu akhir tu suku tu.
Nak minat mengaji tak minat. Minat ceramah. Minat ceramah ceramah minat lah, mengaji mana minat. Sebab apa? Ceramah ni sedap. Ceramah ni sebab apa sedap? Sebab dia cerita pasal orang. Kalau mengaji ni cerita pasal kita. Kita salah, pom kena. Kena betul. Kita salah, pom kena. Kena betul. Fardu ain. Kalau fardu ain lah. Tu. Kalau ceramah tak cerita pasal kita, dia cerita pasal orang. Gelak. Cerita pasal dajjal, pasal orang. Pasal apa macam-macam. Tu Sebab tu penuntut ilmu ni saya dulu tak suka ceramah-ceramah ni. Nak pi ceramah, terkenal lagu mana apa orang tu tak pi. Sebab apa ada masa nak mengaji. Terkenal lagu mana pun penceramah tu sampai terkeluar pi stadium ke apa ke, orang dia tak mari. Kalau ceramah tak mari. Mengaji gitar marilah. Mengaji gitar sebab apa? Sebab kita mari Niza, mari Terengganu nak mengaji gitar jadi aling, bukan nak jadi penceramah. Tu. Kalau jadi penceramah, pilah ceramah tu. Pi. Sampai sekarang ceramah tak apa nak minat. Ceramah tu bila lepas mengaji relax dah banyak majlis dah, nak relax kepala pula, dengarlah ceramah-ceramah mana-mana, dengar sambil-sambil 5 minit 10 minit sudah. Tu balik. Wallahu taala alam. Sambung pula pada esok malam pukul 8.45 lah, sebab isyak makin awal. Jadi rugi masa lah kalau tunggu tu. Dapat baca banyak sikit. Wallahu a'lam. Sambung esok hari insya-Allah taala. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.